الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan sebaik-baik bekalan, yakni dalam kehidupan dunia sehingga akhirat, ialah bertakwa. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita memahami kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut oleh umat Islam di bulan ini, supaya kita memahami arti dan makna. Di antaranya dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami utuskan engkau, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat kepada seluruh manusia supaya memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan memberi amaran kepada orang-orang yang engkar, menolak, mengerjakan kejahatan dan kezaliman. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Berbeza dengan rasul-rasul yang dahulu daripadanya, diutuskan kepada kaum bangsanya sahaja, di negerinya sahaja, dan di zamannya sahaja. Bermakna kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah sangat besar, meluas kepada seluruh dunia sehingga hari kiamat. Kerana kedatangannya adalah penutup kerasulan. Al-Quran yang diwahyukan kepadanya adalah penutup wahyu. Tidak ada lagi Rasul selepasnya. Tidak ada lagi kitab selepas Al-Quranul Karim yang diwahyukan. Bermakna kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan dua kumpulan manusia. Yang pertama, manusia yang sudah mempunyai kitab, yang dikenali dengan ahli kitab di kalangan orang-orang Yahudi dan di kalangan orang-orang Nasrani ataupun Kristian. Yang kedua, golongan musyrikin yang menyembah berhala, patung yang dipahat, menyembah api, menyembah jin, malaikat, binatang dan lain-lain. Golongan ahli kitab yang dikira berilmu dengan kitab-kitab Allah yang diwahyukan, Taurah dan Injil, dan kitab-kitab yang lain yang diwarisi oleh mereka. Tetapi golongan ini telah menyeleweng daripada kitab Allah, menyeleweng dalam perkara akidah, menyeleweng dalam perkara hukum syariat dan akhlak, melantik Tuhan sebagai bapa, sebagai suami. Tuhan ada isteri, Tuhan ada anak. Mengatakan Tuhan itu zalim, Tuhan itu bersifat dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi ketuhanannya. Mereka meminda kitab Allah, meminda hukum-hukum Allah, kerana tunduk kepada hawa nafsu manusia, terutamanya mereka yang memerintah negara. Maka berlakulah kerosakan dalam kehidupan manusia kerana menyeleweng daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan musyrikin yang melantik tuhan-tuhan yang lain daripada Allah, menyembah batu, kayu, binatang, golongan yang paling sesat dan paling bodoh, merendahkan martabat manusia yang dimuliakan oleh Allah menjadi hina dan serendah-rendahnya. Maka berlakulah kerosakan, kemusnahan dan kecamuk dalam kehidupan manusia. Di saat inilah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, dilantik menjadi rasul untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat membawa rahmat kepada seluruh alam.
Oleh kerana peristiwa kelahiran dan kerasulannya adalah peristiwa yang amat besar, dijadikan tanda akhir zaman, tanda dunia akan kiamat, akan dimusnahkan selepas kerasulannya. Maka berita kelahirannya diketahui oleh golongan ahli kitab, diberitahu oleh rasul-rasul di kalangan ahli kitab, dinyatakan oleh Al-Quranul Karim. Wa idh akhadna mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dan ingatlah apabila kami memerintah kepada nabi-nabi di zaman dahulu supaya mengadakan perjanjian dengan umat yang menjadi pengikut kepada nabi-nabi itu, memberitahu kepada sahabat-sahabat mereka Allah akan melahirkan seorang Rasul, iaitulah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul ini datang, kamu hendaklah beriman kepadanya, menolongnya, membantunya, yakni berjuang bersama-sama dengannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam wahyu, kitab-kitab yang diwahyikan kepada rasul-rasul di zaman dahulu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka itu mengenali, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Segala rahsia, tanda yang kecil pada tubuh anak-anak mereka, mereka mengenalinya. Begitulah mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, tetapi mereka menyembunyikannya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Mereka yang membuat kajian perbandingan agama di zaman ini dengan kemudahan-kemudahan yang ada, membaca kitab-kitab suci agama musyrikin, agama Hindu, agama Buddha, agama Majusi, didedahkan di dalam kitab-kitab ini juga kelahiran Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sejarah Islam melaporkan dengan riwayat yang sahih kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui kalangan ahli-ahli nujum, ahli-ahli takbir mimpi yang berhubung dengan syaitan dan jin, memaklumkan kepada mereka, sama ada kalangan ahli kitab, kalangan musyrikin, kalangan yang benar, kalangan yang bohong, sesat dan menyesatkan, semuanya tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada secara nyata ataupun secara isyarat. Bahkan di sana terdapat kabilah-kabilah Yahudi
yang berhimpun di Al-Madinatul Munawwarah, sebelumnya dikenali dengan Taibah ataupun Yathrib, kerana mengetahui akan berlakunya hijrah Nabi akhir zaman, dan mengetahui Taibah, Yathrib, yang akhirnya dinamakan Madinah, adalah tempat hijrah Nabi akhir zaman. Mereka berhimpun di situ. Segelintir daripada ulama-ulama mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Tetapi sebahagian besar daripada mereka tidak beriman, dan ada yang menentangnya dengan sekeras-kerasnya, semata-mata kerana hasad, semata-mata kerana mengejar kemewahan dunia dan kepentingannya. Hasad dengki kerana Allah tidak melantik Nabi akhir zaman di kalangan bangsa Yahudi. Menentang kerana fanatik kaum, ta'assub kebangsaan. Ada yang tidak beriman kepadanya kerana menganggap perjuangannya menghalang kemahuan hawa nafsu. Mengikut ajarannya tidak boleh berzina, tidak boleh minum arak, tidak boleh berjudi, tidak boleh zalim, tidak boleh rasuah, tidak boleh melakukan kejahatan. Islam dianggap penghalang kepada kejahatan. Termasuklah lebih-lebih lagi mereka yang bebal, yang jahil dalam perkara kitab, kecuali mereka yang layak mendapat hidayah daripada Allah, mendapat petunjuk daripada Allah, yang benar-benar mencari kebenaran. Itulah di antara cabaran yang dihadapi oleh kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabaran yang sangat besar dan hebat. Maka kita semua yang telah menjadi Islam ini hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam, menjadi orang-orang Islam, sama ada secara baka dan keturunan, dilahirkan daripada dua ibu bapa yang telah beragama Islam, nenek moyang yang telah beragama Islam, ataupun dikurniakan hidayah masuk Islam secara langsung. Semuanya adalah nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah, Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitulah Islam, untuk menzahir dan memenangkan agama ini, mengatasi segala agama dan ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, amalan kita dan akhlak kita, sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dengan Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna din 'indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diterima oleh Allah hanyalah Islam sahaja. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari, yang berpegang, yang mengikut lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima, dan akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Marilah kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa Islam, yang menjadi rahmat kepada kita semua. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya, ucaplah salam terhadapnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat kepadanya 10 selawat. Dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikatnya untuk menyampaikan selawat daripada sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi melayakkan bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وبالشيشان وبكشمير وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المؤخر وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.